Selama berabad-abad, Ladino merupakan bahasa utama yang dituturkan oleh orang Yahudi di semenanjung Iberia. Dan ia terus digunakan walaupun selepas inkuisisi serta pengusiran berterusan orang Yahudi Sefarbik ke seluruh dunia. Tetapi seperti Yiddish, bahasa Judeo-Spanyol yang unik ini semakin lama semakin hilang. Namun, seorang pemuzik Israel sedang mengembalikan popularitinya. Mari dengar bersama. Dan bersama kita sekarang di studio ialah penyanyi Ladino, Renee Benjamin. Hai dan selamat datang. Suara Anda begitu bertenaga walaupun tubuh Anda kecil. Bagaimana Anda menghasilkan suara dan nada tinggi seperti itu? Banyak latihan dan banyak latihan, tapi terima kasih. Sangat. Saya benar-benar gembira berada di sini. Terima kasih. Jadi bagaimana? Maksud saya pertama sekali Ladino, saya pernah membuat banyak temu bual dan liputan tentang tempo sejarah ini. Maksud saya Ladino memang bahasa yang indah dan saya tahu seperti lagu Nina Bobo dan banyak lagi. Adakah Anda membesar dengan mendengar tentang ini seperti daripada nenek Anda? Saya mendengarnya kebanyakannya dari sinagog. Saya memang sangat-sangat beragama dan saya mempelajarinya bersama Yitzhak Levi. Saya mempelajarinya untuk musik. Saya mempelajarinya untuk musik, untuk sinagog. Dan inilah yang menggerakkan saya, inilah yang saya rasa jiwa saya berada di situ. Wah, dan berapa umur awak ketika awak sedar awak ada hubungan itu? Adakah awak masih kanak-kanak? Saya rasa begitu. Semua orang yang mengenali saya sejak kecil lagi selalu memberitahu saya bahawa saya mempunyai jiwa yang tua. Saya sangat suka sejarah, saya sangat suka budaya dan bahasa. Saya boleh bercakap 3 bahasa. Dan ya, saya rasa begitu. Sebenarnya, tiada kebetulan dalam hidup ini dan kini awak berada di sini. Jadi untuk memulakan, awak tahu persediaan untuk kerjaya nyanyian awak. Adakah awak perlu belajar bahasa Ladino atau adakah awak tahu belajar beberapa lagu klasik dahulu yang telah bertahan sepanjang generasi? Pada mulanya, saya bertuah kerana berpeluang belajar dengan Yasmin Levy. Saya tak perlu perkenalkan siapa dia, tapi dia adalah wanita paling berbakat yang saya kenal. Saya belajar lagu-lagu tradisional dengan beliau dan melalui lagu-lagu itu saya belajar bahasa tersebut dan melalui bahasa Sepanyol saya sebab saya juga belajar bahasa Sepanyol, jadi semuanya saling berkaitan. Dan sekarang pada tahun ini saya benar-benar cuba belajar dengan orang yang bercakap Ladino yang jauh lebih tua daripada saya, tetapi mereka mengajar saya bawakan kepada mereka lagu-lagu yang mereka suka. Jadi kami lakukan sesuatu seperti itu. Sebenarnya sedih untuk melihat betapa banyak Anda tahu seperti yang saya katakan sebelum ini, seperti dengan Yiddish, ia telah hilang, tetapi saya lihat juga seperti dari Turki, Anda tahu ada wanita-wanita tua yang cucu mereka mula membuat laman Instagram untuk bercakap bahasa itu. Anda tahu, terangkan apa yang membuatkan bahasa itu begitu indah bagi Anda dan orang lain. Saya rasa dalam Ladino ia sangat berkuasa. Bahasa Ladino menceritakan tentang orang Yahudi yang diusir dari Spanyol. Dia mempunyai banyak kesakitan dan penderitaan. Dan perasaan bahawa anda tidak tergolong di tempat yang anda berada dan anda dikhianati, ia adalah sesuatu yang lebih mendalam. Ia sangat menusuk jiwa. Dan saya rasa orang yang sebaya dengan saya pun boleh mengaitkannya dan boleh mengaitkannya dengan lagu-lagu itu dan boleh mengaitkannya dengan bahasa itu. Jadi, ya, saya rasa begitu. Jadi memandangkan awak masih muda dan melakukan perkara ini, terangkan mengapa ia adalah sesuatu yang baik sekarang. Kerana kita mempunyai alat seperti media sosial untuk mula menjangkau lebih ramai orang di luar persekitaran terdekat awak di rumah. Inilah yang saya benar-benar cuba lakukan untuk mengekalkan. Saya tahu mungkin dalam 20 tahun saya tak pasti seperti bahasa Ladino sebagai satu bahasa dia akan lenyap dari dunia ini malangnya. Tapi saya tahu lagu, budaya, cerita-cerita ini ia akan kekal. Saya tahu ia akan kekal. Seperti orang masih menari, orang masih menyanyi lagu Ocarina dan Abba Maramabino dan semua lagu itu, mereka sudah tahu dari sinagog.
Tapi saya tahu bahasa itu akan lenyap. Jadi saya benar-benar cuba untuk menghubungkan orang sebaya saya dengan lagu-lagu dan budaya itu. Sebab semua orang tahu apa itu patah hati dan semua orang tahu tentang penderitaan dan kesakitan. Tapi perkara yang membahagikan pun saya rasa semua orang boleh mengaitkannya. Dan dia sangat kuat serta penuh semangat. Dan saya sendiri sangat bersemangat tentangnya. Jadi dalam perkataan yang membicarakan tentang ia, Maksud saya rasa apabila orang mendengar keindahannya, ia akan terus menyentuh hati mereka tanpa perlu berkata, inilah Dino dan apa ini? Ia tentang jiwa, ya. Anda mungkin akan merasakannya. music hanya untuk merasakannya. Ya. Hanya untuk memikirkan apa yang digalakkannya dalam diri mereka. Ya. Indah. Teruskan kerja yang baik dan terima kasih kerana terus maju dan mengejar minat anda. Anda benar-benar inspirasi kepada ramai orang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan itu saja untuk episod minggu ini bagi Jewish World Weekly. Anda boleh melayari laman web i24 News English, saluran YouTube. Sudah tentu, platform media sosial kami juga untuk mengikuti episod ini serta episod-episod sebelum ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya Emily Francis dan selamat tinggal dari Tel Aviv.